salam sejahtera. Hari ini, dalam video ini kita akan belajar ujian pengesahan anion di dalam sesuatu larutan aqueous. Yang pertama kita lihat anion yang perlu kita tahu di sini adalah ion karbonat CO3 2 negatif, ion klorida Cl negatif, ion sulfat SO4 2 negatif, dan ion nitrat NO3 negatif. Okey, yang pertama kita lihat bagaimanakah ujian pengesahan untuk ion karbonat yang boleh kita buat. Di dalam satu tabung uji, kita masukkan garam karbonat, kemudian kita akan masukkan dengan asid. Di sini tindak balas yang berlaku akan menghasilkan gas dan gas ini akan dialirkan ke dalam air kapur. Apakah pemerhatian yang dapat kita lihat di sini? Adalah air kapur akan menjadi keruh. Apabila air kapur menjadi keruh, di sini kita dapat membuat keputusan bahawa kehadiran ion karbonat di dalam larutan yang dibekalkan. Okey, kemudian kita lihat pula ujian pengesahan untuk ion klorida. Yang pertama kita akan sukat lebih kurang 2 cm padu larutan garam. Kemudian kita akan titiskan dengan asid nitrik beberapa titis, diikuti dengan beberapa titis larutan agental nitrat. Jadi untuk mengenal pasti kehadiran klorida di dalam larutan garam, pemerhatian yang kita akan dapat di sini adalah mendakan putih terbentuk. Mendakan putih ini menunjukkan bahawa kehadiran ion klorida di dalam larutan garam yang dibekalkan. Okey, seterusnya ujian pengesahan untuk ion sulfat. Seperti biasa kita akan tuang lebih kurang 2 cm padu larutan garam. Kemudian kita akan titiskan dengan asid hidroklorik diikuti dengan larutan barium klorida. Jadi di sini pemerhatian yang kita akan dapat di sini adalah mendakan putih terbentuk. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa ion sulfat hadir di dalam larutan garam kita. Seterusnya, ujian pengesahan untuk ion nitrat. Di sini, larutan garam, kita sukat 2 cm padu. Kita masukkan ke dalam tabung uji. Kemudian kita titiskan dengan asid sulfurik cair. Diikuti dengan, kita titiskan dengan larutan ferrum 2 sulfat. Kita goncang. Kemudian kita condongkan tabung uji, kita alirkan asid sulfurik pekat sepanjang dinding tabung uji. Jadi apakah pemerhatian yang kita akan dapat di sini? Sekiranya kehadiran ion nitrat di dalam larutan garam adalah cincin perang akan terbentuk. Jadi di sini teacher telah terangkan kepada kamu keempat-empat cation. Dan teacher juga telah membuat rumusan untuk kamu di mana dalam rumusan ini yang pertama ion karbonat kita campurkan dengan asid. Kita boleh pilih asid hidroklorik atau asid nitrat. Dan pemerhatian kita di sini adalah air kapur menjadi keruh. Kemudian ion klorida pula kita akan tambah dengan asid. Kemudian kita akan tambah pula dengan larutan agental nitrat. Di sini pemerhatian kita adalah mendakan putih terbentuk. Seterusnya ion sulfat kita tambahkan dengan asid diikuti dengan larutan barium klorida. Pemerhatian kita adalah mendakan putih. Manakala
ion nitrat. Di sini kita tambahkan dengan asid sulfrik cair diikuti dengan larutan ferrum 2 sulfat. Kemudian kita akan titiskan asid sulfrik pekat sepanjang dinding tabung uji, dan pemerhatian kita di sini adalah pembentukan cincin perak. Jadi ini merupakan rumusan untuk anion yang telah kamu belajar. Seterusnya kita lihat kepada latihan. Okey, apakah yang diberitahu dalam latihan di sini? Raja menunjukkan carta alih bagi garam X. Okey, so garam X sudah pun diberitahu kehadiran cation zinc dan anion adalah nitrat. Jadi apa soalan minta kita buat sekarang? Uraikan ujian cation dan anion untuk mengesahkan garam X mengandungi ion zinc dan juga ion nitrat. Untuk ion zinc, kita telah pun belajar di video yang sebelum ini. Jadi kita cuba terangkan bagaimanakah kita akan menguji ion zinc di dalam garam X ini. Okey, ini adalah caranya. Okey, bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Soalan memberitahu kita kehadiran ion zinc dan ion NO, ion nitrat. Okey, so sekiranya kita dibekalkan dengan garam, kita akan campurkan dengan air suling dan kita akan larutkan. Kemudian kita bahagikan larutan itu kepada 3 tabung uji. Setiap tabung uji, kita tuangkan 2 cm padu larutan garam X. Kemudian dalam tabung uji yang pertama, kita titiskan larutan natrium hidroksida. Kemudian kita tuang larutan natrium hidroksida secara berlebihan. Jadi apa yang kita akan perhatikan di sini? Kalau pelajar-pelajar ingat lagi dalam video-video yang sebelum ini, teacher telah pun memberi kaedah yang kita boleh gunakan untuk menguji cation. Jadi pemerhatian kita di sini adalah mendakan putih larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Kemudian kita juga boleh uji dengan menggunakan larutan amonia, di mana kita titiskan larutan amonia, kemudian kita tuang secara berlebihan di dalam tabung uji yang kedua, dan pemerhatian yang kita akan dapat adalah mendakan putih larut dalam larutan amonia berlebihan. Maka kita boleh buat pengesahan bahawa cation zinc ion hadir di dalam larutan garam X. Manakala untuk anion nitrat pula, kita akan sukat 2 cm padu asid sulfrik dan kita akan tuang ke dalam tabung uji. Kemudian kita sukat 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Kita tuang ke dalam tabung uji yang sama, iaitu tabung uji yang ketiga. Kemudian kita condongkan tabung uji, kita akan alirkan ataupun titiskan asid sulfrik pekat sepanjang dinding tabung uji. Di sini pemerhatian yang kita akan nampak adalah cincin perang terbentuk. Sekiranya cincin perang terbentuk, maka ion nitrat hadir di dalam larutan garam X. Teacher harapkan pelajar-pelajar dan mahir selepas menonton video yang telah teacher sediakan untuk ujian cation dan anion. Sekian, terima kasih. Harap subscribe dan terima kasih atas sokongan anda.